Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizwan bin Muhammad, nombor metrik 260833. Hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang tugasan untuk subjek SCCA 2083 Undang-Undang Komunikasi. Kami akan membuat pembentangan tentang tajuk cetak rompak. Cetak rompak atau nama lain dikenali sebagai pencabulan hak cipta bermaksud penggunaan bahan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta tanpa izin, maka mencabuli salah satu hak eksklusif pemilik hak cipta asli seperti hak untuk mengeluarkan semula atau menjalankan karya yang dihak cipta atau menghasilkan karya hasilan yang berasaskan karya yang dihak cipta itu. Dari sudut undang-undang, cetak rompak bermaksud aktiviti penyalinan, pengedaran dan penggunaan produk harta intelek secara haram tanpa izin pemegang hak cipta bagi harta intelek tersebut. Cetak rompak juga merupakan suatu bentuk jenayah untuk mengaut keuntungan dengan memanipulasikan hasil kerja orang lain, terutama dalam bidang penyiaran. Pihak penerbit pula kerugian kerana terpaksa mengeluarkan belanja yang besar tetapi mendapat pulangan keuntungan yang kecil. Kini cetak rompak dalam rupa digital untuk terus menjerut industri muzik kita bahkan seantero dunia. Perlu diakui bahawa teknologi internet bukan sahaja mewujudkan peluang yang banyak dan pelbagai industri muzik untuk berkembang, tetapi pada masa yang sama turut mendatangkan cabaran dan masalah kepada industri muzik tersebut sendiri. Perkhidmatan atas talian yang berkembang pesat membolehkan kegiatan menyalin muzik tanpa kebenaran menjadi semakin rancak, dan ini merupakan satu ancaman besar bagi penggiat seni suara tanah air seperti artis, komposer maupun penulis lirik. Cetak rompak melalui internet amat mudah dan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Sudah semestinya semua kegiatan yang dilakukan tanpa kebenaran yang sah ini menatijahkan bahawa tiada satu sen pun yang masuk ke kocek artis ataupun syarikat rakaman tersebut. Seterusnya, rakan saya akan sambung tentang pembentangan kami. Sekian, terima kasih. Isu yang berkaitan dengan Undang-Undang Komunikasi. Jika ditinjau dalam situasi yang berlaku di Malaysia, kegiatan cetak rompak pada mulanya bermula sebagai sebuah industri belakang rumah yang bermaksud aktiviti perniagaan yang dijalankan secara kecil-kecilan dan tersembunyi. Selepas itu, kegiatan ini telah berkembang menjadi sebuah sindiket jenayah terancang yang didalangi oleh kumpulan berpengaruh dari dalam dan luar negara. Menurut bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang pada ketika itu dijawat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau mengatakan bahawa masalah kegiatan cetak rompak ini sukar diatasi kerana ia melibatkan hubungan rangkaian jenayah terancang antarabangsa. Sindiket itu juga licik mengelak segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh, apabila kerajaan membekukan penginputan mesin membuat cakra optik CO, mereka membawa masuk peralatan tersebut secara berasingan dan mengisytiharkan ia sebagai produk komputer. Harga sebuah mesin membuat cakra optik dikatakan bernilai hampir 4 juta. Salah satu punca utama yang menyebabkan masalah ini masih berleluasa di negara ini ialah: pertama, harga produk atau barang cetak rompak yang jauh lebih murah daripada barang tulen. Penjualan barangan cetak rompak di tempat terbuka menyebabkan masalah cetak rompak ini masih belum diatasi sepenuhnya. Penjualan cetak rompak ini biasanya dijalankan di tempat-tempat awam seperti pasar malam, di kaki lima, pasar raya dan sebagainya. Yang ketiga, teknologi yang canggih juga mendorong kepada penularan kegiatan ini dalam masyarakat di negara ini. Dengan adanya teknologi yang canggih ini, pihak yang terlibat dalam barangan cetak rompak dapat menghasilkan produk tiruan yang serupa dengan produk asal.
Selain itu juga terdapat pelbagai cara di mana hasil karya dirompak atau disalin tanpa kebenaran pemilik hak cipta. Penyalinan tersebut dibuat dengan cara: pertama, menerbitkan semula sebahagian atau kesemua hasil karya. Yang kedua, membuat salinan kepada pelbagai bentuk sama ada cara mengambil gambar, membuat salinan secara elektronik atau komputer, fotostat, rakaman video, rakaman suara, menaip semula atau diubah kepada bentuk format PDF. Yang ketiga, menyalin kandungan bahan dan dijual semula kepada tajuk yang berbeza. Yang terakhir, mengeluarkan bahan atau penggagas yang menggunakan idea yang sama di mana idea tersebut telah dihak cipta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Najmuddin bin Ismail, nombor matrik 265312. Akan menerangkan undang-undang komunikasi yang berkaitan isu cetak rompak. Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang berfungsi menjaga keselamatan dalam negeri, maka matlamat penafisan filem di bawah kementerian ini adalah agar penghasilan karya-karya filem tanah air tidak keterlaluan dan memberikan impak negatif terhadap aspek keselamatan serta ketenteraman awam, keagamaan, sosial budaya serta ketertiban dan kesusilaan masyarakat Malaysia. Akta Hak Cipta 1987, pindaan 1997. Tujuan akta ini dikuatkuasakan adalah untuk melindungi pendapatan yang bakal diperoleh pencipta dan penerbit sesuatu karya. Akta Hak Cipta 1987 ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong pada 30 April 1987. Akta ini memasukkan Akta Hak Cipta 1969. Akta ini dipindah oleh Akta Hak Cipta Pindaan 1997. Antara sebab utama pindaan sastra, muzik, seni, filem, rakaman bunyi dan siaran karya sastra, muzik dan seni kecuali fotograf wujud sepanjang hayat si pencipta dan 50 tahun selepas kematian, dan karya filem, rakaman bunyi dan siaran bagi tempoh 50 tahun selepas diterbitkan. Bagi Akta Hak Cipta 1987 tidak perlu didaftarkan secara automatik sekiranya memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan, iaitu usaha yang mencukupi telah dilakukan untuk menjadikan karya itu bersifat asli. Karya tersebut telah ditulis, direkod atau dijadikan dalam bentuk bahan. Penciptaannya adalah orang yang telah berkelayakan atau karyanya telah dibuat di Malaysia atau karyanya mula-mula diterbitkan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Dan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazrin bin Mamat, nombor matrik 260670. Saya sambung daripada rakan saya tadi, undang-undang komunikasi yang berkaitan isu hak cipta cetak rompak. Pengubahan Akta Cetak Optik 2000 dan peraturan-peraturan cetak optik 2000 bertujuan untuk mencapai objektif berikut, iaitu melesen aktiviti penghilangan cakera optik demi melindungi hak dan kepentingan pengguna. Nombor 2, menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan aktiviti penghilangan cakera optik yang beretika. Yang ketiga, melarang segala kegiatan berbentuk penipuan dan cetak rompak serta melindungi harta intelek milik individu atau organisasi. Mana-mana syarikat yang ingin menjalankan aktiviti penghilangan cakera optik hendaklah memohon lesen di bawah Akta Cakera Optik 2000. Syarat 4, iaitu lesen untuk menghilang cakera optik. Mana-mana orang yang menghilang cakera optik tanpa suatu lesen yang sah di bawah akta ini adalah melakukan sesuatu kesalahan. Syarat 5, premis yang tidak dilesenkan pemegang lesen yang menghilang cakera optik di sesuatu tempat selain premis yang dilesenkan adalah melakukan sesuatu kesalahan.
Pandangan tentang bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dianalisis, iaitu salah satu langkah yang boleh dijalankan ialah dengan menjalankan dasar memboikot barang cetak rompak. Oleh itu, masalah kegiatan cetak rompak yang hingga mewujudkan perlambangan barang cetak rompak di pasaran ini tidak mungkin akan berlaku jika permintaan dari para pengguna tidak wujud. Dalam hal ini, permintaan pengguna ini perlu dititik beratkan kerana ia akan mempengaruhi gelagat pembelian pengguna terhadap barang cetak rompak. Usaha memboikot daripada para pengguna salah satunya dapat membendung masalah cetak rompak ini. Langkah kedua iaitu seperti menjalankan harga kawalan maksima terhadap barang asli juga dapat membendung masalah ini. Harga kawalan maksima yang dimaksudkan di sini ialah penetapan harga maksimum oleh badan-badan tertentu bagi menetapkan sesuatu barangan asli seperti VCD dan DVD yang difikirkan berpatutan untuk dibeli oleh para pengguna. Oleh itu, penetapan harga kawalan maksima terhadap barangan asli ini penting agar tidak menjadi beban terhadap para pengguna untuk memilikinya. Walaupun penetapan harga barangan asli tersebut tidaklah semurah harga barangan cetak rompak, pengguna perlulah sedar bahawa kualiti barangan asli adalah lebih baik dan memutu berbanding barangan cetak rompak. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang secara tegas juga dijalankan bagi mengatasi kegiatan cetak rompak ini. Setakat beberapa akta undang-undang telah digubal bagi mengatasi masalah-masalah berkaitan cetak rompak. Antara akta-akta yang diperkenalkan tersebut ialah seperti Akta Hak Cipta 1987, Akta Perihal 1972 dan Akta Cekap Optik 2000. Penguatkuasaan secara tegas undang-undang tersebut penting dalam mencegah unsur-unsur kegiatan ini di Malaysia. Tindakan sewajarnya perlu diambil terhadap orang perseorangan dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam kegiatan cetak rompak tanpa mengira latar belakang, pangkat maupun kedudukan mereka. Orang ramai juga perlulah bersedia untuk tampil memberikan maklumat yang berguna terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan ini tanpa berasa takut. Semua langkah tersebut memainkan peranan penting dalam mengatasi kegiatan cetak rompak di negara ini. Lepas tu saya bagi member saya pula lah sambung. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Yasir Asyafiq bin Yaakob, nombor matrik 265320. Okey, kesimpulannya, kegiatan cetak rompak ini tidak hanya terdiri dari golongan pelajar sahaja. Mereka dari golongan kelas bawahan juga boleh terjebak dalam aktiviti tidak bermoral ini. Ini disebabkan oleh nafsu untuk mencapai keinginan hidup bagi memperolehi wang melalui cara yang salah. Selain itu, mereka yang tergolong dalam golongan elit dan profesional juga cenderung untuk terlibat dalam kegiatan ini. Tujuannya adalah kerana untuk mendapatkan keuntungan sampingan melalui kegiatan haram. Ini ditambah pula dengan modal dan kepakaran yang dimiliki golongan ini memungkinkan kegiatan cetak rompak ini akan terus wujud. Kawalan kendiri merupakan antara faktor paling penting dalam mengekang kegiatan ini. Dengan memiliki kawalan kendiri yang tinggi, seseorang individu mampu menilai akan kesan akibat dari tindakan yang akan dilakukan, sama ada memberi kesan yang baik ataupun buruk. Oleh itu, kegiatan cetak rompak yang semakin berleluasa ini perlulah dibendung dengan tindakan yang tegas agar landu-landu cetak rompak ini tidak lagi bermaharajalela. Akibat dari perbuatan tidak bermoral ini akan memberi kesan yang tidak baik terhadap ekonomi negara dan menjejaskan aktiviti pelaburan. Oleh itu, kita perlulah menyekat masalah ini dari terus menjadi barah dengan menyokong dan membeli barangan yang tulen. Sekian, terima kasih.